Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami, kumpulan 15 akan membentangkan di bawah subjek marahil dakwah di bawah tajuk peranan institusi masjid di dalam gerak kerja dakwah. Saya Muhammad Amirul Kushairi bin Muhammad Zamri, nombor matrik 060308. Pendahuluan. Masjid sentiasa dirujuk sebagai pusat perkembangan tamadun Islam. Sebagai contoh, sirah perjuangan Rasulullah SAW menjadi bukti bahawa masjid mempunyai fungsi yang penting dalam mengembangkan syiar Islam serta menjadi batu asas kepada pembinaan sebuah negara Islam. Sebagai contoh, Madinah Al-Munawwarah. Institusi masjid pada ketika itu bukan sekadar tempat beribadah, malah sebagai pusat kegiatan keilmuan, dakwah, aktiviti masyarakat dan lain-lain lagi. Secara umumnya, masyarakat hari ini melihat masjid sebagai tempat ibadah khusus semata-mata. Persepsi sedemikian perlu dimurnikan agar seluruh masyarakat memahami konsep sebuah masjid dan menyedari pentingnya peranan sebuah masjid dalam membangunkan ummah. Masjid bukan sekadar lambang dan syiar dalam kehidupan masyarakat Islam. Malahan lebih penting daripada itu, di mana masjid adalah nadi dan pusat kegiatan aktiviti umat Islam. Oleh itu, kehebatan sesebuah masjid bukanlah bergantung pada seni binanya semata-mata, bahkan kepada tahap pengimarahannya. Masjid juga menduduki tempat yang mulia di dalam Islam kerana mempunyai fungsi utama sebagai tempat ibadah. Oleh yang demikian, umat Islam harus memantapkan lagi peranan masjid dalam usaha membangunkan ummah yang cemerlang. Memandangkan hubungan masyarakat Islam dan masjid tidak boleh dipisahkan kerana saling berkait rapat antara satu sama lain. Jadi antara isu yang sering ditimbulkan dalam kalangan masyarakat hari ini ialah berkenaan dengan kedudukan masjid yang kurang ataupun tidak lagi diimarahkan di negara Malaysia ini. Jadi jelaslah di sini bahawa masjid berperanan penting sebagai pengkalan perkembangan pembangunan insan yang berpaksikan kepada akidah yang benar dalam membina masyarakat ke arah memiliki nilai hidup yang mulia. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk pendahuluan peranan institusi masjid dalam gerak kerja dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Alif Farhan bin Mak Yunus, nombor matrik 061877. Baik, untuk tajuk yang pertama ialah pusat masjid sebagai pusat keilmuan Islam. Yang pertama ialah mengadakan kelas keagamaan dan kelas ilmiah yang lain, yang mana ia sangat berkait dengan keperluan masyarakat yang hari ini bagi yang berada di kawasan pedalaman dan jauh dari pusat keilmuan yang lain. Dan yang kedua ialah sebagai masjid perlu dijadikan sebagai pusat pengajian Al-Quran dan Hadis, yang mana ia harus diteruskan kerana penguasaan ilmu Al-Quran dan Hadis akan memberi impak yang sangat signifikan dalam kalangan masyarakat Islam secara amnya. Dan yang ketiga ialah mempunyai ruh kesepaduan ilmu dan perlu dikaitkan dengan isu-isu semasa, yang mana silibus yang diajarkan di masjid-masjid perlu menerapkan tentang isu-isu semasa, dan juga dalam masa yang sama ilmu-ilmu tersebut dibincangkan dalam paradigma Islam dan skop Islam yang lebih luas. Dan demikian itu tidak semestinya hanya golongan asatizah pengajian Islam sahaja yang mendapat tempat untuk mengajar di masjid, tetapi golongan profesional yang lain juga perlu berperanan, perlu turut memberi peranan yang penting. Dan yang seterusnya, penambahbaikan program, yang mana program yang diadakan secara tahunan seperti program ceramah Maulidur Rasul,
Isra Mi'raj dan nuzul Quran yang telah berlangsung baru-baru ini perlu diberikan nafas baru agar pelaksanaannya tidak hanya sekadar retorik semata-mata, bahkan realistik dan sesuai untuk diamalkan oleh masyarakat Islam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ali Syamsuddin bin Syahrudin, Pemetrik 061749. InsyaAllah seterusnya saya akan bentangkan isi yang bertajuk Masjid sebagai nadi ekonomi dalam masyarakat setempat. Menurut Muhammad Yahya, peranan masjid kepada umat Islam ini amat luas ruang lingkupnya kerana ia merupakan satu institusi yang boleh untuk menyatukan padu seluruh umat Islam. Antara langkah-langkah yang boleh masjid lakukan untuk meningkatkan ekonomi, iaitu dengan cara melaksanakan aktiviti pengembangan ekonomi masjid, iaitu seperti dengan cara mewujudkan satu koperasi untuk masjid, melakukan jual beli. Secara tidak langsung, institusi masjid ini boleh menjana ekonominya sendiri untuk memastikan kelangsungan aktiviti masjid dapat diteruskan dan seterusnya untuk memacu pembangunan ekonomi. Yang seterusnya, masjid boleh menyediakan ruang kedai atau wakaf ataupun bazar di luar masjid untuk menjual barangan-barangan keperluan masyarakat. Secara tidak langsung, itu juga merupakan salah satu cara untuk menjadikan masjid sebagai nadi ekonomi dalam masyarakat setempat. Dan yang seterusnya, yang ketiga, iaitu dengan cara budaya menerima sumbangan dan derma mestilah disertakan sama ada dengan usaha kepelbagaian ekonomi yang berteruskan keusahawanan dan perniagaan. Amatlah wajar jika masjid ini boleh dianggap sebagai medan penjanaan ekonomi. Walau bagaimanapun, urus niaga di dalam masjid hendaklah dipatuhi agar kesucian masjid itu tidak terjejas. Dan yang terakhir, untuk menjadikan masjid sebagai nadi ekonomi dalam masyarakat setempat ialah dengan cara masjid juga boleh menyediakan ruang ataupun tempat-tempat khas untuk pungutan zakat, wakaf dan sedekah. Secara tidak langsung, ia boleh untuk memudahkan rakyat dan melaksanakan tanggungjawab rakyat untuk mengeluarkan zakat. Kesedaran untuk bersedekah ataupun berwakaf juga dapat disuntik terhadap masyarakat setempat. Baiklah, seterusnya peranan institusi masjid terhadap gerak kerja dakwah, iaitu dengan cara menjadikan masjid ini sebagai salah satu pusat penginapan pelancong Islam. Sebagai contohnya, sesebuah masjid itu perlulah mewujudkan satu rumah tumpangan ataupun dipanggil homestay untuk memudahkan para musafir ini beribadah dan juga berhenti di masjid tersebut. Dengan ini, secara tidak langsung membolehkan masjid itu menjadikan sebagai salah satu agensi pelancongan dan menjana ekonomi masjid di samping membantu para musafir untuk menyebarkan dakwah terhadap pelancong-pelancong lain. Seterusnya, dengan cara menjadikan masjid ini sebagai pusat penginapan pelancongan, dia boleh menjadi satu pilihan kepada golongan-golongan musafir ataupun pelancong untuk menjadikan masjid sebagai satu tempat destinasi untuk menginap. Bukan itu sahaja, bukan sekadar itu sahaja. Selain daripada melindungi para musafir ini, sekaligus kita mampu untuk mendekatkan musafir-musafir ini terlibat dengan aktiviti masjid. Dengan secara itu, secara
langsung boleh meningkatkan ramai jemaah-jemaah masjid di situ. Seterusnya, dengan cara mewujudkan homestay ataupun rumah penginapan di masjid-masjid ini, ia boleh dijadikan sebagai salah satu pusat tarikan dan kebajikan kepada masyarakat lain untuk lebih mendekati dan lebih mesra dengan masjid. Secara tidak langsung juga boleh menarik perhatian terhadap golongan-golongan yang bukan beragama Islam untuk lebih mengenali Islam melalui dengan cara kebajikan yang dilakukan di masjid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Azhar, nombor metrik 060140. Okay, kita pergi kepada fungsi dan peranan masjid dalam gerak kerja dakwah. Okay, yang pertama adalah masjid sebagai pusat kebajikan dan kaunseling. Masjid hendaklah menjadi pusat rujukan dalam masalah-masalah kehidupan masyarakat Islam sehingga mampu menyediakan jawapan yang munasabah dan islamik bagi setiap pertanyaan. Selain itu, masjid juga turut menjadi pusat kaunseling bagi menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada hari ini. Satu ajakan paradigma boleh dilakukan di mana imam, bila dan jawatan kuasa masjid boleh menyediakan khidmat kaunseling kepada masyarakat yang berhadapan dengan pelbagai masalah, terutamanya masyarakat Islam kini yang penuh dengan cabaran dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks ini, perlu dijelaskan bahawa bimbingan dan kaunseling hendaklah diwujudkan di masjid, bukanlah merujuk kepada masyarakat yang bermasalah semata-mata, tetapi ia adalah salah satu usaha bagi membantu pembentukan generasi Muslim yang gemilang. Lantaran itu, beberapa strategi dicadangkan agar pelaksanaan bimbingan kaunseling di masjid dapat dilaksanakan. Di antaranya ialah persediaan pihak pengurusan masjid, pelantikan jawatan kuasa kaunseling atau kaunselor, latihan pembimbing, penyediaan bilik kaunseling dan rakan masjid. Kita pergi kepada yang kedua, seterusnya ialah mewujudkan pusat teknologi maklumat ICT di masjid. Penggunaan ICT di abad ke-21 kini, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran dilihat berupaya meningkatkan kefahaman, penguasaan, motivasi, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan meningkat daya kreativiti seseorang. Setiap masjid seharusnya dilengkapi dengan beberapa kemudahan ICT untuk memudahkan pihak pentadbiran masjid dan jemaah mendapatkan maklumat dengan pantas, seperti e-fatwa, e-khutbah dan sebagainya. Laman-laman web dan laman sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, grup WhatsApp dan lain-lain untuk sebuah masjid boleh diwujudkan dan diaktifkan bagi memudahkan urusan penyebaran maklumat bersesuaian dengan situasi hari ini. Hal ini sekaligus dapat menarik minat golongan generasi Y, Z yang sememangnya tidak dapat dipisahkan dengan laman-laman seperti ini. Justru saluran ini boleh digunakan sebagai salah satu medan dakwah di era sekarang. Okey, yang seterusnya ialah pusat masjid juga boleh dijadikan sebagai pusat kegiatan wanita, remaja dan kanak-kanak. Peranan dan fungsi masjid tidaklah terhad kepada golongan lelaki sahaja. Malahan turut memberi ruang kepada golongan wanita, remaja dan kanak-kanak. Mereka juga adalah terdiri pada komuniti masyarakat Islam itu sendiri. Oleh itu, program-program yang dilaksanakan di masjid perlu bersifat realistik terhadap semua peringkat golongan. Dalam konteks remaja, program-program seperti sukan, sukaneka, pelajaran, seni pertahanan diri, senaman, futsal, mendaki bukit, main kompang, pingpong, carom dan lain-lain dapat dilaksanakan. Aktiviti-aktiviti ini boleh dilaksanakan dan sekaligus dapat menjayakan objektif pembangunan jasmani ummah itu sendiri serta dapat memupuk hubungan yang baik antara masyarakat dengan pihak masjid itu sendiri. Masjid juga boleh menjalankan aktiviti-aktiviti remaja dengan kerjasama persatuan, pertubuhan dan kumpulan-kumpulan tertentu dengan lebih kerap lagi.
Ketubuhan dan kumpulan-kumpulan tertentu secara langsung dengan lebih kerat lagi, pengisian berbentuk keharmonian boleh diselit dalam aktiviti-aktiviti tersebut supaya remaja dapat menyebarkan dan memanfaatkan dalam kalangan rakan-rakan sebaya mereka, sekaligus dapat menyelamatkan mereka daripada terlibat dengan perkara sosial yang di luar sana. Okay, dalam konteks wanita pula, hak dan ruang mereka untuk menuntut ilmu dan membangun masyarakat tidak boleh dinafikan. Golongan wanita juga perlu diberi ruang dan peluang untuk mengambil manfaat ini. Manfaat dari kelas-kelas pengajian dan aktiviti yang dijalankan masjid. Sehubungan itu dicadangkan agar masjid lebih bersifat mesra dengan wanita, di mana satu ruang khas di luar ruang lingkup masjid disediakan agar wanita yang uzur juga boleh terus mengikuti pengajian di masjid. Saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Secara khulasahnya, masjid mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam memperkasakan aktiviti dakwah di negara kita, kerana ianya sering menjadi kunjungan dan tumpuan masyarakat Islam. Justru kita perlu berganding bahu untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang terpelihara dan menjadi lambang syiar Islam di negara kita. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.